Salam sejahtera kepada Dr. Norun Naja Ahmad. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan kami. Tan Hui Yi, Tan Jie Ting, Li Pei Xing, Hu Eng dan Ali bin Abdullah. Topik feminisme telah dipilihkan oleh kami untuk bentangkan kerana topik ini sering dijadikan topik hangat di seluruh dunia, di mana kedudukan wanita pada zaman moden kini amat dititik beratkan dan dihargai berbanding pada zaman dahulu. Tuntasnya, gerakan feminisme telah diperjuangkan secara berkembangan mulai pada abad ke-18, telah membawa impak yang radikal ke atas manusia dan ketamadunan. Sehingga kini, secara umum, feminisme telah didefinisikan sebagai sesuatu ideologi yang menerangkan hak sama rata wanita dalam golongan masyarakat kini. Perkataan feminisme berasal daripada bahasa Latin, iaitu femina. Hakikatnya, feminisme di keadaan masa kini merupakan perjuangan wanita supaya mencapai kesamarataan serta kebebasannya bagi memilih kejayaan kehidupan dan tubuhnya. Falsafah feminisme yang telah kita kajikan telah membawa beberapa impak. Antara yang paling penting ialah mengubah status kedudukan golongan wanita pada masa kini. Feminisme telah dibahagikan kepada beberapa jenis. Antara yang tiganya ialah feminisme liberal, feminisme Marxis, komunis dan feminisme Islam. Feminisme liberal telah berkembang pada abad ke-18. Prinsipnya asal supaya masyarakat dengan kemampuan rasionalitasnya diciptakan dengan hak yang sama, tidak kiralah golongan wanita ataupun golongan lelaki. Prinsip kedua ialah masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan diri pada moden globalisasi ini. Seterusnya, jenis feminisme kedua ialah feminisme Marxis komunis. Ia berlandaskan pada teori Karl Marx yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kapitalis. Banyak yang beranggap golongan lelaki memiliki kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat berbanding dengan wanita. Feminisme Islam merupakan sesuatu gaya hidup yang berkembang sesuai sosial budaya yang berbeza. Gerakannya bersifat kontekstual, iaitu akan menjawab beberapa isu perempuan yang aktual yang berkaitan dengan ketidakadilan dan ketidaksejajaran. Pernyataan masalah dalam kajian ini ialah feminisme telah dianggap sebagai feminisme harus lebih tinggi derajatnya daripada lelaki dalam golongan masyarakat. Pernyataan masalah kedua ialah feminisme akan melawan sifat alami manusia. Objektif kajian kami dalam kerja khusus ini adalah untuk mengenal pasti impak feminisme ke atas manusia dan ketamadunan. Yang kedua ialah untuk memahami tujuan yang sepatutnya dan cara-cara mendorong falsafah feminisme dalam golongan masyarakat untuk memperbaikikan pandangan golongan masyarakat tentang falsafah feminisme. Kajian ini juga dijalankan supaya isu feminisme dapat diatasi serta punca berlakunya feminisme dapat dikenal pasti. Gerakan feminisme di Malaysia seperti di negara-negara lain yang membangun dan di barat mempunyai maklumat yang sama bagi wanita sejagat, sama ada kesesamaan dalam ekonomi, pendidikan, politik maupun sosial. Walau bagaimanapun, gerakan feminis juga mendatangkan banyak impak ke atas manusia dan ketamadunan. Impak feminisme ke atas manusia dan ketamadunan yang pertama ialah mencerminkan kemunduran masyarakat, yang kedua mengubah status rendah perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan berperspektif lelaki-lelaki, dan ketiga penguasaan wanita dalam sektor perindustrian, iaitu bilangan pekerja wanita melebihi pekerja lelaki dalam masyarakat. Hal ini demikian dikatakan feminisme akan memusnahkan kekuatan moral masyarakat dengan memupuk amalan homoseksual sehingga menghancur institusi keluarga. Feminisme radikal menganggap bahawa hubungan biologi adalah dilakukan oleh lelaki dan wanita cenderung memberi manfaat kepada lelaki, atau dengan kata lain, kesenangan yang dominan dirasakan oleh lelaki. Begitu feminisme radikal berpendapat, dari segi persamaan, keseronokan seksual paling sesuai adalah lesbian.
Para penyokong awal feminisme melihat perkahwinan dan institusi kekeluargaan sebagai salah satu bentuk penghambaan dan pengabdian wanita untuk lelaki. Mereka menggambarkan hal ini sebagai menghalang kebebasan, kebahagiaan dan kenikmatan wanita sekaligus menyuruh kepada kebebasan seksual bagi wanita dan mengamalkan lesbianisme. Hal ini wujud akibat daripada feminisme menegakkan hak wanita tetapi juga mewujudkan gerakan anti lelaki yang sangat radikal. Gerakan feminisme seperti Suara Hak Wanita telah meningkat dengan pesat pada tahun 2012. Dari konsep gerakan feminisme, golongan wanita harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka persaingan bebas dan mempunyai kedudukan setara dengan lelaki. Pada masa kini, golongan wanita telah mempunyai kekuatan dan kemampuan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan wanita harus terus menuntut bersamaan haknya serta saatnya kini wanita bebas berkehendak tanpa bergantung kepada lelaki. Hal ini bersangkut paut dengan isu diskriminasi wanita dalam dunia pekerjaan yang melibatkan kenaikan pangkat, pengambilan pekerja dan keadaan di tempat kerja semakin lama semakin menjadi-jadi. Kesedaran kaum wanita terhadap isu ini akhirnya membawa kepada kemunculan golongan feminisme yang memperjuangkan hak dan kesamarataan wanita dalam industri pekerjaan. Berdasarkan laporan Perangkaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia 2015, kadar penyertaan tenaga buruh wanita semakin meningkat dari tahun 2010 sehingga tahun 2014. Ini menunjukkan bahawa golongan feminisme ini ingin membuktikan mereka mampu menyara hidup sendiri dan melindungi diri sendiri tanpa bergantung kepada golongan lelaki dengan banyak melibatkan diri dalam pekerjaan demi pembangunan negara. Tambahan pula, impak yang lain ialah feminisme bertujuan untuk menetapkan kedudukan wanita serta memastikan wanita diberikan hak yang sama rata dengan lelaki. Hak ini kerana feminisme adalah untuk memajukan pembangunan wanita dan mengesokkan hak-hak wanita terpelihara. Oleh itu, feminisme boleh melalui kerajaan menyediakan kemudahan dan infrastruktur latihan dan kemahiran di tempat kerja untuk meningkatkan kedudukan wanita. Pihak kerajaan juga boleh memperkasakan undang-undang dan peraturan untuk melindungi wanita-wanita. Hal ini boleh membantu memperbaiki kedudukan wanita. Seterusnya, falsafah feminisme juga telah mencapai persamaan jantina dan identiti jantina yang lain dengan berdasarkan gerakan feminisme yang menghubungkan tindakan dan kesedaraan terhadap golongan feminis. Hak ini kerana golongan wanita yang berpengaruh kuat dari segi politik, ekonomi dan sosial telah berusaha untuk memperbaikkan kehidupan semua wanita. Falsafah feminisme juga telah mengubah perfikiran golongan masyarakat mengenai keadilan gender. Selain itu, gerakan feminisme juga meningkatkan kesedaran hak-hak wanita dapat terlindung dengan sesuai serta memperkenalkan cara untuk melindungi hak-hak wanita. Sebagai contoh, antara hak wanita ialah hak dalam poligami yang menyatakan hak bagi setiap wanita untuk mendapatkan perlindungan daripada suami yang berpoligami. Hak ini juga tunjuk melakukan ini bertentangan dengan feminisme dan persamaan jantina. Di samping itu, feminisme sebagai gerakan sosial mempunyai tujuan kesedaraan dengan prinsip kolaborasi. Hak ini dikatakan kerana diperlukan paradigma yang benar-benar baru dari feminisme. Feminisme melainkan ada cara pandangan baru dan menyuruh dengan tujuan keadilan. Pengetahuan feminis dalam mengetahui dan menggunakan kaedah baru untuk melacak keadilan. Selain itu, semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam pendidikan tanpa membezakan gender. Dalam kesimpulannya, feminisme sebagai kerangka dan kajian kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif berpusat pada wanita. Feminisme menancapkan kesedaraan golongan wanita mengenai realiti ketidaksamaan gender. Selamat sejahtera Doktor, saya nak bentang tentang langkah penambah baik feminisme.
Langkah pertama ialah menimbulkan kesedaran dalam kalangan wanita. Misalnya, setiap orang wanita perlu mengakui bahawa mereka mempunyai nilai dan kekuatan sendiri. Dengan ini, mereka tidak akan memandang rendah diri sendiri dan mereka sanggup menjadi orang yang yakin dalam kehidupannya. Langkah kedua ialah menolak desakan atau tekanan yang bersifat patriarkal daripada lelaki. Mereka juga akan menganggap bahawa peranan lelaki dalam sesebuah keluarga ialah mencari nafkah tetapi peranan perempuan ialah menjaga anak-anak. Oleh itu, golongan lelaki tidak boleh mengutamakan sifat patriarkal kerana ini adalah fikiran dan tingkah laku yang tidak adil terhadap perempuan. Langkah ketiga ialah bersatu padu dan bekerjasama antara golongan wanita. Hal ini demikian kerana status semua wanita adalah sama tanpa mengira perbezaan kedudukan dalam kalangan mereka. Mereka hendaklah bersama-sama menyuarakan fikiran mereka supaya diterima oleh masyarakat. Langkah keempat ialah mengambil tindakan yang rasional terhadap penolakan perkara yang enggan terima. Hal ini dikatakan kerana golongan perempuan perlu melindungi diri sendiri dengan menolak sesuatu perkara secara tegas. Golongan perempuan haruslah sentiasa bersikap rasional dan menolak permintaan daripada sesiapa yang tidak mahu supaya tidak diganggu oleh sesiapa lagi. Langkah kelima ialah menumbuhkan Persatuan Wanita Islam. Sepanjang tahun 2014, Wanita Islam melaksanakan program pendidikan dan kemasyarakatan yang bertujuan memberi kesedaran dan kepekaan untuk mempertahankan jati diri wanita muslimah. Antara program yang dilaksanakan ialah Konvensyen Wanita Islam Nasional, Fit Wanita dan kempen Muslimah Wanita. Langkah akhir ialah menumbuhkan Sister in Islam (SIS). Tuntasnya, SIS merupakan sebuah organisasi yang sukarela dan dianggotai sekumpulan wanita profesional yang beragama Islam dalam perjuangan hak-hak wanita dalam Islam. SIS yang ditubuhkan pada tahun 1990 banyak menyumbang kepada rombakan undang-undang syariah keluarga dan kini menjalankan pelbagai kajian dan perkhidmatan bagi kaum wanita Islam. Pada zaman yang maju ini, impak feminisme telah menunjukkan kesan baik kepada golongan masyarakat dan ketamadunan kerana ia telah menunjukkan golongan manusia yang berfikiran terbuka, rasional dan berpandangan matang terhadap falsafah feminisme. Namun, gerakan feminisme yang terjadi juga membawa impak yang negatif dan mengakibatkan kehidupan golongan masyarakat berada dalam keadaan yang tidak harmoni dan tidak damai. Sebenarnya, impak negatif feminisme mungkin dijadikan sesuatu yang drastik dan membimbangi kepada golongan masyarakat, institusi keluarga, malah negara sekiranya tidak dipraktik dengan kaedah yang betul. Oleh hal yang demikian, impak negatif ini haruslah diperbaikikan dengan cara-cara efisien yang dinyatakan agar golongan masyarakat kini sedar akan gerakan feminisme yang rasional lalu memperbaikikan kedudukan golongan wanita pada zaman globalisasi ini. Falsafah feminisme yang telah berjaya diperbaikikan dan didorong oleh golongan masyarakat kini telah membawa impak yang positif. Antara yang paling signifikan ialah telah menunjukkan keadilan antara lelaki dan perempuan. Dan ia juga menunjukkan perempuan juga boleh melakukan apa jua yang lelaki boleh lakukan tanpa bantuan orang lain. Sebagai contoh dalam sektor ekonomi, semakin ramai perempuan telah menunjukkan potensi dan kebolehan untuk berniaga. Dalam sektor pendidikan pula, kebanyakan perempuan pada masa kini memiliki status pelajaran yang tinggi. Dalam politik pula, semakin banyak perempuan telah berjuang untuk menjadikan seorang ahli politik dalam negara dan menunjukkan kuasa memimpin mereka. Justeru, kejayaan feminisme di Malaysia telah menjadikan imej wanita dipandang tinggi oleh masyarakat dan falsafah feminisme juga membantu wanita mendapat hak-hak yang boleh melindungi wanita di dunia ini, agar tidak berlaku lagi kes-kes yang mampu mencederakan wanita. Oleh itu, kejayaan feminisme akan membawa negara atau dunia ke arah yang aman dan harmoni serta mencapai kecanggihan dan kemajuan negara. Akhirlah di sini persembahan kami. Sekian, terima kasih.